Muka surat 267, 267 ayat yang ke-94, surah Al-Hijr. Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ayat kita berbunyi, ayat pertama kita, page 267, ayat yang ke-94 berbunyi, Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Okey. Maka isda' sampaikanlah secara terang-terangan. Terjemah isda' sampaikanlah secara terang-terangan. Bi dengan ma apa yang tu'mar kamu diperintahkan. Tu'mar kamu diperintahkan. Kamu kat situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan a'rid berpalinglah. A'rid berpalinglah. Okey. Terjemah a'rid berpalinglah. Daripada al-musyrikin, orang-orang musyrik. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Okey, Puan Salasiah terjemahkan. Puan Salasiah ayat pertama kita. Puan Salasiah, boleh? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sampaikanlah secara terang-terangan dengan apa yang kamu diperintahkan dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Penutup surah Al-Hijr ni, Allah Ta'ala setelah pujuk Nabi, apa cara Allah pujuk Nabi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala pujuk Nabi dengan menyampaikan pada Nabi kisah-kisah para Nabi sebelumnya. Kita dah lalu kan dalam surah Al-Hijr ni, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi apa lagi? Nabi Adam. Jadi berbagai-bagai kisah Nabi yang Allah sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hijr ni untuk pujuk Nabi. Allah nak beritahu Nabi, seolah-olah nak briefing Nabi, buat kerja agama, menyampaikan dakwah bukan benda yang mudah. Kamu akan mendapati padanya berbagai kesusahan. Kamu akan mendapati padanya berbagai ujian. Maka selepas 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama, lepas Nabi jadi Nabi, Nabi dakwah hanya secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi itu, go personal. Pergi personal. Okay? Dan personal tu pula lebih kepada kaum keluarga kerabat Nabi. Personal tu pula didahulukan kepada kaum keluarga dan kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puan Izawani, tolong baca boleh surah Syu'ara. Surah Syu'ara. Ni awal-awal muka surat 376 ayat 214. Muka surat 376 ayat 214. Tolong baca Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Okey. Terima kasih Puan Izawani. So, perintah Allah pada Nabi awal-awal, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang dekat. Maksud yang dekat, siapa dia yang dekat? Yang dekat adalah sepupu, pak saudara, dua pupu. Maksud kaum kerabat dekat ni adalah Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Jadi bani-bani lain, Bani Abdul Syams, Bani Abdul Uzza, Bani Asad, okey? Bani Zahra, Bani Makhzum, dia tak kisah pun. Sukati dia lah, puak dia. Seolah-olah macam tu. 3 tahun pertama setelah Nabi dilantik menjadi Nabi. Lepas pada tu, Allah cakap pada Nabi, Fasda' bima tu'mar. Sekarang, kamu dah kena mula menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maksud secara terang-terangan, Nabi pun panggil orang Mekah semua. Nabi tanya mereka. Nabi panggil orang Mekah berkumpul kat Bukit Safa. Nabi kata, apa pendapat kamu kalau aku beritahu kamu belakang bukit ni ada sekumpulan tentera musuh datang nak menyerang kamu?
Adakah kamu akan mempercayai? Maka orang Mekah jawab, kamu tak pernah berbohong pada kami dan kami tahu kamu bukan orang yang senantiasa ataupun bersikap dengan sikap suka membohong. Maka Nabi jawab, aku adalah ana nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku ni adalah utusan Allah, Rasulullah utusan Allah, dan aku memberi ancaman kepada kamu azab yang ada depan kamu sekiranya kamu tak beriman pada Allah yang Maha Esa. Maka Abu Lahab kata pada Nabi, tabballaka alihadza da'autana, celaka kau. Kau panggil kami kumpul ramai nak cakap pasal ni je. Nak cakap pasal kamu utusan Allah, warning azab, tabballaka, celaka kamu. Lepas pada tu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Masad pada Abu Lahab. Cumanya, oleh kerana Nabi SAW orang yang ada cucu kepada bekas ketua Mekah. Cucu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni penghulu kota Mekah, bukan calon-calon kan. Jadi Nabi Muhammad, pak saudara dia pun merupakan anak-anak kepada ketua Mekah. Maka oleh kerana Nabi dia ada kedudukan, ada pangkat, maka orang Mekah tak berani buat apa-apa pada Nabi. Adapun sahabat-sahabat lain yang berani mengisytihad Islam secara terang-terangan, mereka akan dipukul, mereka akan diseksa. Mereka akan dipukul, diseksa, bahkan ada yang kena bunuh. Sebab tu kemuncak penyiksaan tahun keempat kenabian, tahun kelima kenabian. Tahun 1, 2, 3 tu tak dengar lagi kisah-kisah orang kena seksa teruk-teruk. Tapi tahun keempat, kelima teruk. Sebab tu tahun kelima kenabian, sahabat-sahabat mula hijrah ke Ethiopia, Habsyah. Sebab seksaan daripada tekanan daripada orang-orang Mekah sangat kuat. Okey, jadi Allah cakap kat Nabi, setelah buat dakwah secara sembunyi-sembunyi, berdakwahlah pula secara terang-terangan. Sebab tu dalam berdakwah, secara one to one pun sunnah, secara ramai-ramai pun sunnah, secara pergi kepada grup pun sunnah. Siapa saja yang berdakwah, siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, sama ada dia pergi personal, one to one, group by group, rumah ke rumah, pintu ke pintu, ataupun dia dalam perhimpunan, dalam TV, dalam majlis-majlis agama pun semua termasuk dalam dakwah. Okey, kita tak boleh ada perasaan saya punya dakwah lah yang paling mirip dengan cara Nabi, saya punya cara dakwah lah yang paling menepati sunnah, ustaz tu tak menepati sunnah sangat. Tak boleh ada perasaan macam tu. Siapa saja yang menyampaikan agama, semua termasuk dalam cara Nabi. Okey, baik. Ayat ni, masa saya belajar dulu, guru-guru mengatakan, kalau kita terlekat tulang, makan nasi ke, makan apa saja ke, terlekat tulang ikan, tak tekak, kan? Usahalah nak keluarkan macam mana. Kepam nasi kan, orang dulu kata kepam nasi pelas biji ke, usahalah macam mana pun. Tapi salah satu ikhtiar dengan rakyat Allah baca ayat ni. Saya kelas siang ada Kak Ram kelas siang, dia mengatakan arwah ibunya pun sama juga. Dulu kalau lekat tulang suruh baca ayat ni. Ni ustaz-ustaz pondok dulu ajar macam ni lah. Cuma bukan sunnah Nabi. Maksud bukan sunnah Nabi ialah, maksud dia bukan Nabi ajar dalam hadis. Ada dalam mana-mana hadis ke Nabi berkata kalau kamu lekat tulang macam lah ayat ni, tak ada pun. Tak ada pun Nabi ajar macam tu. Ini kita panggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat-ayat Al-Quran. Dapat pahala baca ayat Al-Quran. Yang tak bolehnya, bila ada ustaz-ustaz mengajar, dia kata Nabi ajar, siapa lekat tulang baca ayat ni. Tu tak boleh. Bila awak kata Nabi ajar, awak kena datangkan hujah, dalil. Kitab mana Nabi beritahu tu? Kitab hadis mana? Sahabat mana yang cakap tu? Okey, ini kita panggil ambil berkat dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya bila Allah suruh Nabi sampaikan secara terang-terangan, suaranya kena kuat, lepas. All out, suara tu lepas kuat-kuat. Mudah-mudahan dengan sebab tu, tulang yang lekat tadi senang terkeluar daripada kawasan yang lekat tersebut. Wallahualam. Okey? Ada 2-3 orang tanya saya, macam mana nak baca nak lekat tulang? Saya beritahu ayat ni lah. Apa yang saya dengar pada guru-guru. Okey? Alhamdulillah. Ada yang jadi, ada tak jadi. Wallahualam. Terpulang daripada masing-masing. Tak salah pun. Kita menggunakan mana-mana ayat Quran untuk berubah. Okey, baik. Seterusnya. Ayat yang ke-95. Inna sesungguhnya kami kafainaka mencukupkan kamu
dalam bracket tulis daripada al-mustahzi'in, orang-orang yang memperolok-olokkan. Terjemah al-mustahzi'in, orang-orang yang memperolok-olokkan. Okey. Tolong terjemahkan ayat baru kita. Wan Mainun. Wan Mainun terjemahkan boleh? Wan Mainun. Okey, sekejap Ustaz. Okey. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Okey, terima kasih Puan Mainun. Saya terjemah mencukupkan. Puan Mainun terjemah memelihara kamu. Mana satu ni? Dua-dua betul lah. Dua-dua betul. Maksudnya macam ni. Bila Allah Ta'ala kata kami mencukupkan kamu, maksudnya kamu tak perlu ada tentera yang ramai untuk protect kamu. Kamu tak perlu ada security 5-6 orang badan besar-besar untuk protect kamu. Cukuplah kami ada untuk jaga kamu, untuk pelihara kamu. Itu maksud cukup kami tu. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila. Maksudnya cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai pembantu. Itu maksud dia. Okey, ayat ini Allah SWT turunkan kerana Nabi SAW, antara ujian Nabi dalam berdakwah adalah diperolok-olokkan, dipermain-mainkan. Nabi sedih. Nabi berdakwah sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk buat orang terima agama, kerana agama ni adalah penyelamat. Kerana agama ni adalah penyelamat bagi umat manusia, dunia dan akhirat. Seriuslah. Sebagaimana mak ayah serius tak bagi anak makan gula-gula, tak bagi anak minum air gas, tak bagi anak makan benda-benda bahaya. Serius kita nasihat anak. Tiba-tiba anak anggap benda tu main-main. Tiba-tiba anak anggap benda tu macam gurauan. Anak perli sindir. Sedih tak? Sedih. Kita serius suruh anak-anak belajar sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh untuk berjaya di masa hadapan. Anak-anak tahu apa? Dia tahu nak main je. Bagi dia, mak ayah yang baik adalah mak ayah yang tak halang mereka nak main sebanyak-banyaknya. Contoh, main telefon sebanyak-banyaknya, main game sebanyak-banyaknya. Tapi bila kita nasihat, kurangkan main telefon, kurangkan main game, kurangkan makan jajan, kurangkan makan coklat pelik-pelik, makan air, minum air gas. Mereka gelak, mereka ketawa kan. Sedih tak? Sedih. Itu contoh kita dengan anak-anak. Nabi dengan umat, bukan seorang dua. Nabi berhadapan, ramai. Orang-orang Quraisy yang bila Nabi SAW cakap dengan sepenuh hati, tuan-tuan, punya serius tak serius Nabi dalam berdakwah. Dakwah Nabi bukan part time. Ada orang dia kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, dalam masa yang sama dia buat bisnes. Kan, dalam masa sama dia buat bisnes. Maksudnya bisnes itu adalah side income dia. Dia buat bisnes, kalau orang tak beli barang dia, orang tak beli produk pun dia boleh senyum je. Sebab dia dah ada gaji, kerja kerajaan ke, kerja swasta, dia tak kisah sangat pun. Kalau ada orang beli barang ni, alhamdulillah. Orang tak beli, boleh hidup, tak ada masalah. Itu orang bisnes part time. Tapi kalau orang bisnes full time, dia tak ada makan gaji dengan kerajaan ke, dengan swasta, dia full time bisnes. Agak-agak dia boleh senyum selesa kalau tak ada orang beli barang dia bulan tu. Kalau tak ada orang beli produk dia bulan tu. Dia nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak bayar orang sekolah anak, bayar macam mana? Jadi orang yang bisnes dia full time, dia akan berhempas pula bermati-matian untuk dapatkan customer beli barang dia. Macam tu lah juga Nabi SAW sebelum jadi Nabi ya, Nabi berniaga, betul. Tolong Khadijah berniaga, betul. Nabi menggembala kambing, betul. Nabi pernah ambil upah menggembala kambing orang Mekah di bukit-bukit di Mekah, betul. Tapi berniaga dengan menggembala kambing adalah sunnah Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Pekerjaan Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Selepas Nabi jadi Nabi, Nabi tidak terlibat langsung dengan mana-mana bisnes. Selepas Nabi jadi Nabi, Nabi tidak terlibat langsung dengan pekerjaan menggembala kambing. Nabi full time berdakwah, ajak manusia pada Allah Ta'ala. Serius. Benda serius. Bukan ada cuti Sabtu Ahad, bukan cuti hujung tahun, cuti raya Cina, raya puasa, raya haji. Tak ada cuti langsung. Punya sungguh-sungguh Nabi berdakwah, tiba-tiba orang mempermain-mainkan Nabi. Tiba-tiba orang ejek, sindir. Nabi bila berdakwah sungguh-sungguh, antara ayat yang Nabi gunalah pada orang-orang Mekah, Nabi kata, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, nescaya kamu akan jadi raja pada penduduk-penduduk Arab, dan penduduk-penduduk selain Arab akan tunduk pada kamu. Orang Mekah, dia dengar tu dia gelak. Mereka merupakan kaum yang lemah di tanah Mekah masa tu. Orang Yaman kuat lagi. Orang daripada Rom Parsi kuat lagi. Tiba-tiba Nabi Muhammad sebut pasal raja. Dia gelak je lah.
Bila Nabi dengan sahabat-sahabat lalu, mereka pun sindir lah sama-sama kaum mereka dengan mengatakan, tu Raja-Raja Arab sudah lalu. Raja-Raja Arab sudah lalu. Di permulaan tekanan yang Nabi dengan sahabat-sahabat dapat adalah ejekan. Lepas Nabi mula berdakwah je, ayat ini seolah-olah Allah briefing Nabi lah. Wahai Muhammad, kamu kena sampaikan secara terang-terangan. Bila kamu dah sampaikan secara terang-terangan, kamu akan menghadapi ujian pertama orang ejek. Orang ejek mempermain-mainkan, perli, sindir. Maka Allah kata, jangan risau. Kerana kami ada. Masa mereka ejek, perli, sindir kamu, jangan risau. Kami ada. Mereka tak akan buat lebih pada itu. Tapi kalau hamba macam Bilal, macam Sumayyah punya keluarga, Yasir, Ammar bin Yasir, dia orang keluarga hamba. Kalau bunuh dia orang pun, tak ada mana-mana pihak, tak ada mana-mana pun akan ambil tindak balas terhadap mereka. Waktu mereka senang-senang bunuh Yasir, ayah kepada Ammar, suami kepada Sumayyah. Adapun Nabi Muhammad, cucu orang besar ni, jadi tak boleh buat lebih kurang. Okay, tengok muka surat 588, boleh 588. Tolong baca dia. Puan Samiah, tolong baca boleh Puan Samiah. Page 588. Ayat 29, 30, 31, 32. 588. Berapa sekarang tadi? 29? 29 sampai 32. 32, okey. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka mengedipkan mata. Mereka kembali kepada kaumnya dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang tersesat. 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 Ter tu sama ada tak sengaja ataupun paling. Boleh Tersesat. Dia manusia tercantik. Dia tak sengaja ke ataupun paling cantik? Paling cantik. Dia Dah habis tu, tertidur. Ya? Dah sudah ya? Apa dia? Dah habis baca? Dah. Okey. Terima kasih Puan. Okey. Bagus dia terjemah tersesat tu. Maksud tersesat tu paling lah. Bukannya tak sengaja. Tertidur. Terpandang. Tu tak sengaja. Tak sengaja. Ini tertinggi. Bangunan tertinggi. Manusia tercantik. Manusia terhandsome. Jadi orang kafir, bila tengok orang Islam, Nabi dengan sahabat-sahabat, mereka ketawakan. Balik rumah puas hati. Sebab dapat ejek, dapat ketawakan Nabi dengan sahabat-sahabat. Lalu mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang sesat. Siapa mereka ni? Menurut Muhammad bin Ishaq, mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy yang mempermain-mainkan Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Yazid bin Ruman daripada Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam ni dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu kan. Urwah bin Zubair kata mereka ni 5 orang. Yang kuat lah ni. 5 orang yang berani buka mulut nak kutuk Nabi, cela Nabi. Sahabat-sahabat orang lain, dia tahu Nabi ni cucu pada Abdul Muttalib. Bukan senang-senang boleh ejek. Tapi orang yang berani ejek Nabi ni adalah orang-orang yang pemuka-pemuka jugalah. Orang besar-besar jugalah. Geng-geng YB, menteri-menteri jugalah. Pertama, menurut Urwah bin Zubair, daripada Bani Asad bin Abdul Uzza, orang ni namanya Aswad bin Muttalib. Aswad bin Al-Muttalib. Itu Abu Zam'ah. Bukan pak saudara Nabi ni, lain. Yang kedua daripada Bani Zahra, nama dia Aswad bin Abdul Yahus bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra. Yang ketiga daripada Bani Makhzum, Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Ammar bin Makhzum. Yang keempat daripada Bani Saham bin Amr bin Habish bin Ka'ab bin Lu'ay, iaitu Al-As bin Wa'il bin Hisham bin Sa'ad bin Sa'id. Yang kelima daripada Bani Khuza'ah, iaitu Al-Haris bin Talatilah bin Amir bin Haris bin Abdul Amir bin Abdu bin Amir bin Malkan. Mereka ni lah orang-orang yang lantang.
Tuan-tuan, kalau Nabi ni kalau Nabi diejek oleh orang biasa, contoh hari ni ada orang tak puas hati dengan kerajaan, contohlah kan, rakyat biasa macam saya menulis mengkritik kerajaan, rakyat biasa macam saya tulis kritik kerajaan, contoh, siapa nak pandang tulisan saya? Saya bukan someone yang ada nama besar dalam kerajaan pun, contoh kan. Jadi tak ada orang pandang pun kata-kata saya. Betul kan? Tak kenal pun saya. Tapi kalau orang tu nak kritik kerajaan hari ni, dia menteri juga. Bekas menteri juga. Timbalan menteri, contoh. Maksudnya orang yang ada pangkat juga dalam kerajaan. Contohlah ni Orang pandang tak kata-kata dia? Orang pandang. TV3 akan highlightkan kata-kata dia. Harian Metro, berita harian akan quotekan kata-kata dia. Sebab dia orang besar, dia kritik kerajaan. Tapi kalau orang kampung macam saya, orang biasa, tak ada nama pun, tak ada pangkat jawatan, kritik kerajaan, siapa pandang? Contoh. Macam tu juga. Mula-mula, Nabi SAW, okay, bila orang biasa kritik Nabi, benda tu tak jadi hebat sangat. Tak jadi benda besar sangat. Tapi ni, pemuka-pemuka kabilah, pemuka-pemuka kaum, kritik Nabi, maka orang besar-besar macam ni berani kritik Nabi. Orang yang rakyat biasa yang tak ada jawatan, hamba abdi siapa-siapa entah, pun beranilah kritik Nabi juga. Walhal dia tu tahap dengan Nabi dari sudut tahap keturunan, dari sudut tahap ketinggian darjat, Nabi lagi tinggi. Tapi dah kerana bos-bos dia, ketua-ketua kabilah dia berani kritik Nabi, dia pun sekali berani kritik Nabi. Maka Allah pesan kat Nabi awal-awal, jangan risau. Kami ada, cukuplah bagi kamu. Masa tu kan Nabi minoriti. Orang Islam masa tu minoriti. Bayangkan, ada satu parti baru timbul. Contohlah ni ada satu parti, saya keluarkan satu parti baru. Nama parti tu Parti Ustaz Se-Malaysia. PUS. Contohlah, Parti Ustaz Se-Malaysia. Saya kata apa? 5 tahun lagi parti ni saya akan jadi, daripada parti saya akan jadi menteri, timbalan Perdana Menteri. Berapa ramai parti Ustaz tu sekarang? Baru 16 orang. Orang gelak. 16 orang ahli parti baru 16 orang. Tiba-tiba 5 tahun lagi nak memerintah kerajaan Malaysia. Orang gelak je lah. Contoh, ni sekadar contoh lah Sama lah juga. Nabi dengan sahabat, lepas 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi cakap kat orang Mekah, nanti kita akan jadi raja kat Mekah, Tanah Arab. Bukan Mekah, raja Tanah Arab. Maka orang Mekah anggap Allah berangan tingginya. Orang angan-angan kalah mak jenis tu. Tapi Allah kata, ya, itulah kata-kata yang kamu akan dapat. Tetapi jangan risau. Jangan kerana kata-kata dia kamu lemah semangat, kamu give up, kamu down, kerana kami ada. Kami akan mencukupkan kamu dari sudut luaran dan dalaman. Maksud luaran, kamu tak perlu takut. Kami akan protect kamu daripada apa-apa yang mereka nak sakiti kamu. Dari sudut dalaman ni, dalaman kamu kami akan kuatkan. Waktu turunnya surah Alam Nashrah Laka Sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maksud lapang dada untuk menerima tugas dan menjalankan tugas dengan hati yang penuh kesediaan. Ada orang, dia dapat offer gaji besar. Kerja apa dia panggil? Kerja kat laut, offshore. Gaji 8,000, 9,000 offer dia. Sedaplah dengar gaji 8,000, 9,000, tapi 2 minggu sekali jumpa anak. Sebulan 3-4 kali jumpa anak dengan isteri. Dalam mental tak kuat, hati tak kuat, tak boleh kerja lama. Betul kan? Maksudnya, walaupun gajinya hebat, tapi dia tidak ada kesediaan hati untuk berjawab dengan anak isteri. Maka tak boleh kerja. Betul. Sama lah juga. Nabi SAW, kalau ikutkan kerja tak ada gaji pun. Tapi Allah Ta'ala telah lapangkan dada Nabi. Dan kerja Nabi tahu risiko dia apa? Risiko dia kena hentam, kena kritik, kena kecam. Tapi Allah tahu, Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi, hati Nabi, untuk Nabi bekerja kat tempat tersebut, menjalankan tugas kenabian tersebut dengan sepenuh hati. Sebab tu, seseorang tu boleh kerja lama kat satu tempat bila dia bekerja dengan hati. Bukan sebab gaji semata-mata. Kadang-kadang kerja gajinya bagus, tapi dia punya tekanan dia, Masya Allah. Tekanan dia menyebabkan orang tu tak boleh tahan lama. Sama lah macam orang bisnes. Bila dia buat bisnes, orang kritik produk dia, orang kutuk dia, orang kata dia jual harga Yahudi. Kalau hati dia tak kuat, maka dia akan kecewa, putus asa, tak nak berniaga lagi lah, buat kerja benda lain. Contoh. Okey, siapa orang yang suka ejek Nabi ni? Allah sebut sifat mereka. Ayat 96, sambung. Tulis dalam mereka, iaitu alladzina, orang-orang yang yaj'aluna, menjadikan ma'allah, bersama Allah, ilahan, Tuhan,
akhara yang lain. Akhara yang lain. Fa maka saufa kelak ya'lamun mereka akan mengetahui. Puan Rohana Hashim, terjemahkan balik Puan Rohana Hashim. Ayat 96 terjemahkan. Iaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain, maka kelak mereka akan mengetahui. Okey, terima kasih Puan Rohana. Ayat ini nak tunjukkan bahawasanya mustahzi'in ataupun mustahzi'in ayat 95 tadi adalah orang kafir Mekah. Sebab ada juga mustahzi'un orang Madinah. Munafik tinggal kat Madinah. Tolong baca Tuan Haji Syafiq. Ada Tuan Haji Syafiq? Maaf, dia tak ada. Dia akan tukar siang. Okey, tak apa. Okey, Puan Nur Zakiyah tolong baca boleh? Muka surat 3. Muka surat 3 surah Baqarah ayat 14 ayat 15. Ni sama mustahzi'un ada. Tapi kat sini untuk orang Madinah. 14-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, iaitu para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Jadi siapa tu? Olok-olok depan Nabi tu, munafik kat Madinah. Maksudnya Nabi punya tekanan ataupun ujian dalam berdakwah. Di Mekah, orang Mekah olok-olokkan. Di Madinah, orang Madinah olok-olokkan. Maka Allah katakan Nabi jangan risau. Siapa saja memperolok-olokkan kamu, mempermain-mainkan kamu against the scoffers, the scoffers. Siapa saja yang terlibat untuk merendahkan kamu, mempermain-mainkan kamu, memperolok-olokkan kamu, jangan risau. Kami ada. Itu maksudnya. Okey, baik. Kenapa orang Mekah marah sangat kat Nabi? Kalau Nabi datang Mekah, Nabi hanya jual produk. Contohlah ni, Nabi jual produk kesihatan, produk kuruskan badan. Kalau Nabi datang ke Mekah, Nabi dilantik jadi Nabi, kerana Nabi hanya jual produk. Produk makanan, produk kesihatan, produk kuruskan badan, produk kecantikan kulit. Orang Mekah takkan memusuhi Nabi. Tapi Nabi SAW bawa satu benda yang berlawanan dengan benda yang mereka dah lama pegang. Dia seolah-olah kat kampung kita dah ada 7-8 orang niaga beras. Kita kat kampung kita dah ada 7-8 orang niaga beras yang sama. Tiba-tiba datang orang baru, dia bawa beras yang lain daripada beras yang dah lama dijual kat kampung kita. Maka dia kata beras dia lagi baik pada beras-beras orang lain. Marah tak kita yang dah lama meniaga beras kat kampung ni? Kat kampung kita dah lama meniaga beras cap ABC. Dan semua orang kampung kita dah berpuluh tahun makan beras cap ABC. Contohlah ni kan. Tiba-tiba datang peniaga baru, anak siapa tahu, mula-mula meniaga beras, baru nak start meniaga beras. Dia buat masuk beras jenama DEFG, jenama beras tu. Beras tu jenama DEFG, dia mengatakan beras dia lah beras yang terbaik. Beras-beras yang sebelum ni jenama ABC, semuanya tak bagus untuk kesihatan. Dia marah tak kita yang dah lama jual beras ni? Marah lah. Awak nak jual produk awak, jual produk awak. Jangan nak condemn produk kami yang dah lama jual kat sini. Kan kelahilah sama-sama peniaga beras ni. Contoh. Macam itulah juga Nabi SAW, kenapa orang musyrikin marah sangat kat Nabi? Sampai ejek Nabi, kata Nabi sesat, kata Nabi gila. Sebab Nabi bawa benda yang berlawanan dengan akidah yang dah lama mereka pegang. Tu masalah dia. Betul Allah mention kat sini, orang-orang yang akan ejek engkau adalah orang-orang yang mereka mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Mereka inilah yang paling marah bila kau datang, kau kata Allah tu satu. Tu yang marah sangat tu. Kalau Nabi datang, Nabi tak sentuh bab ketuhanan. Contoh, Nabi datang sebagai Nabi kata Allah suruh kita jaga hubungan dengan ayah, Allah suruh kita baik dengan anak-anak, Allah suruh kita hormati jiran, muliakan tetamu. Tu je Nabi sampaikan, tanpa Nabi sentuh bab ketuhanan, dia orang okey. Dia orang tak ada masalah. Dia orang okey, tak ada masalah. Tetapi bila sentuh bab ketuhanan, itu yang jadi sebab mereka marah sangat dengan Nabi tu. Tengok surah apa ya?
Surah Sad. Muka surat 453. 453. Wan Suraya Haidar. Telah baca boleh Puan Suraya Haidar? 453. Surah Sad, page 453, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Dan mereka hairan kerana mereka didatangi seorang pemberi peringatan iaitu Rasul daripada kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu sahaja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat menghairankan. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang dikehendaki. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Ni masalah dia. Nabi kalau datang Nabi hanya ajar bab adab, bab akhlak, bab hormati orang lain. Mereka tak ada masalah. Bagus. Tapi bila Nabi sentuh bab ketuhanan, mereka orang putih panggil apa? Trigger kan. Marah sangat kan, melenting-lenting. Bila sebab Nabi cakap Tuhan tu satu, tu kata Nabi tukang sihir, penipu. Gila. Tu semua tuduhan-tuduhan Nabi dapat lepas Nabi kata Tuhan tu satu. Sebab tu Allah mention dalam ayat kita sekarang, mereka yang marah sangat kat engkau, mereka yang geram sangat kat engkau, yang suka ejek engkau, yang akan mempermainkan engkau adalah orang-orang yang mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Tu pegangan mereka sejak turun-temurun. Dah lama pegang dengan sebati kefahaman tersebut, tiba-tiba kau datang kau kata Tuhan tu satu. Sebab itulah mereka marah sangat kepada engkau. Maka Allah kata dalam ayat 96 ni, fasawfa ya'lamu. Mereka tahulah nanti apa kesan di akhirat bila mereka mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Sekarang kat dunia mereka seronok, mereka puas hati, mereka berbangga dapat menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mereka merasakan itu sesuatu taqarrub. Apa maksud taqarrub? Perkara yang boleh mendekatkan dia dengan Allah. Sedangkan itu benda yang menyebabkan dia lagi jauh, lagi dibenci oleh Allah. Maka Allah kata, fasawfa ya'lamun. Nanti tahulah nanti. Ni fasawfa ya'lamun ni warning. Nanti mereka tahulah nanti. Okey, baik, ayat 97. Sama ayat baru, ayat 97, 98, bagus nasihat ni untuk kita. Dan laqad demi sesungguhnya na'lamu kami mengetahui. Kami ni Allah lah Na'lamu kami mengetahui annaka sesungguhnya engkau kat sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, annaka sesungguhnya engkau kat sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadiku menjadi sempit. Sadruka dadamu. Dadamu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Bi dengan sebab ma apa yang yaqulun mereka katakan. Wal ilham ada. Ada Ustaz. Okey, tolong terjemahkan ayat 97 ni boleh? Boleh Pak Ilham? Pak Ilham kena unmute kan. Tiba-tiba jadi mute. Okey. Dah. Okey dah. Sekarang cuba baca. Tak dengar apa lagi tadi. Okey. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawasanya dadamu menjadi sempit dengan sebab apa yang mereka katakan. Okey, terima kasih Puan Ilham. Allah kata kepada Nabi, kami tahu kau rasa sempit dada
sempit jiwa dengan sebab kata-kata yang orang kafir kata pada kamu. Kita samalah juga kalau orang mengata kita tak senang duduk. Lebih-lebih lagi yang mengata tu anak, adik-beradik, mak ayah. Kita buat bisnes, orang yang kita tak kenal condemn kita, orang kita tak kenal kutuk kita boleh relax, boleh tidur malam lagi. Betul kan? Kita buat bisnes. Kita sungguh-sungguh lah ni nak buat bisnes ni. Kita berhenti kerja sebab kita nak buat bisnes. Kita sungguh-sungguh lah ni. Ni contoh. Maka kalau yang condemn kita, tak kenal kita, tak ada kaitan pertalian darah dengan kita, kata apalah dah elok kerja berhenti buat bisnes. Ingat boleh jadi jutawan. Contoh. Orang yang menyebabkan kita lemah semangat. Kita tak ada masalah pun, biar. Aku tak kenal kau tak kenal aku. Tapi kalau yang kritik ataupun condemn, kutuk kita tu saudara mara, adik-beradik, anak saudara, pak saudara, mak ayah, tok nenek. Sedih tak? Oh, dia punya sedih dia berganda-ganda. Sedih sangat. Pilu hati ni. Rasa nak jatuh jantung. Sebab apa? Mak ayah yang patutnya kita harapkan support kita, yang patutnya kita harapkan akan bagi semangat moral pada kita, tengok kritik kita, condemn kita. Isteri kita ke, anak-anak kita, orang lagi sedih. Contoh. Sedih tu memang sampai tahap nak jatuh jiwa. Macam itulah Nabi SAW datang bawa agama dengan harapan umat diterima, dengan harapan umat dia akan mengamalkan dan selamat dunia akhirat. Umat dia bukan sekadar tak nak terima, tetapi siap kutuk, condemn lagi. Kita kalau kita niaga barang, kita pergi orang jumpa barang, cek saya dah jual barang saya gini. Orang tu tak nak beli, dia buat tak tahu. Dia berpaling, dia belah bodoh gitu. Kita okey lagi lah. Rasa juga tapi okey lah. Tapi kalau kita bawa jual barang, jual produk, orang bukan sekadar tak nak beli, orang kata, produk ni kat Shopee murah lagi. Lepas tu dia kata apa? Produk awak ni, produk 5 kilo ni. Ini kat Shopee boleh belabak murah-murah lagi pada ni. DIY ada ni. Mahal-mahal ni, jual harga Yahudi nak pergi haji balik hari ke? Kita dapat pun daripada supplier dah mahal, kita kenalah jual mahal sikit pada yang kita dapat. Oh, tiba-tiba waktu bukan sekadar tak nak beli. Siap condemn harga Tel Aviv lah, harga Yahudi lah. Dia tanya, nak pergi haji balik hari ke ni? Jual harga macam ni. Jadi kita sebagai peniaga sedih tak? Oh, sedih. Siapa yang pernah berniaga, dia pernah alami yang benda macam ni. Siapa pernah berniaga, tak kisah berniaga apa saja. Okay, siapa pernah berniaga dan terpaksa jumpa orang cerita pasal produk, dia akan mengalami benda macam ni. Jadi kalau dia tidak ada persiapan mental untuk menghadapinya, untuk handling rejection, tidak ada persiapan mental, dia akan cepat give up, berhenti, tak nak berniaga dah, buat kerja lain pula lepas pada itu. Itu normal dalam bab perniagaan. Sama juga Nabi SAW, sebelum Allah sebut sempit dada ni, banyak kali Allah cakap kat Nabi, kamu akan merasa sedih dengan sebab kata-kata mereka. Banyak kali. Contoh. Tengok muka surat 131. Tolong baca Puan Tamsiah Shoaib boleh. Muka surat 131 ayat 33. 131 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, kerana sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Terima kasih Puan Tamsiah Shoaib. Allah kata kami tahu kamu sedih dengan sebab kata-kata mereka. Normal lah sedih. Orang mengata mesti sedih. Sebagai manusia yang normal, kan sedih lah. Orang gila je tak pernah sedih terhadap kata-kata orang. Betul kan? Orang gila, kita kata dia apa saja. Maknanya kita lah gila. Orang gila, dia tak ada apa. Orang gila, kita kata dia bodoh, kita kata dia lembu, kita kata dia binatang, kita kata dia gila. Dia takkan sedih sebab dia gila. Dia orang normal, bila ada orang mengatakan sedih. Normal lah kan? Kita, orang mengata sama ada musuh ke, family sendiri kata, normal lah sedih. Surah Yunus ada juga. Tolong baca boleh Tuan Haji Izali, surah Yunus. Allah kata, janganlah kata-kata mereka buat kau sedih. Muka surat 216 ayat 65. 216 ayat 65. Boleh Tuan Haji Izali? Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad berduka cita terhadap perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Terima kasih Tuan Haji Izali. Allah Ta'ala cakap pada Nabi dalam ayat ni, wahai Muhammad, kami tahu kau sedih sebab mereka kata tu kata ni pada engkau. Tapi janganlah kata-kata mereka buat kau sedih.
Sedih ni adalah perkara yang kita tak minta dia datang dan kita tak boleh kawal kalau dia datang. Yang kita boleh kawal adalah perbuatan kita, percakapan kita masa kita sedih. Sama lah juga cemburu, marah. Perasaan tu kita datang tanpa kita minta. Perasaan cemburu, perasaan dengki, perasaan marah datang tanpa kita minta, dia datang. Dia datang. Pop. Tengok sesuatu, tahu sesuatu tu datang dalam hati. Rasa marah, rasa cemburu. Luar kawalan kita kan. Dosa tak? Tak berdosa lagi. Dia menjadi berdosa tu bila reaksi kita lepas kita marah, tindakan kita lepas kita cemburu, kata-kata kita lepas kita dengki. Tu akan jadi dosa. So Nabi sedih, normal lah sedih. Tapi adakah dengan sebab Nabi sedih, Nabi berhenti berdakwah? Dia yang kena kecamnya bila dia sedih, lepas tu dia yang bersalahnya bila dia sedih, dia berhenti dah berdakwah. Dia mengajar, betul bila orang condemn, dia orang kutuk dia pun berhenti mengajar, tak nak mengajar. Tu yang kita panggil gagal. Dia berniaga, dia berhenti kerja, dia pun start berniaga. Bila dia berniaga, orang kutuk dia, orang sindir dia, orang hina dia, orang pandang rendah pada dia. Lalu dia pun putus asa, tak nak berniaga dah. Sebab apa? Orang kata, orang kutuk, orang sindir. Tu tanda dia gagal. Jutawan-jutawan hari ni, jutawan-jutawan yang jadi jutawan hari ni, tanya dia orang. Dia orang mula-mula berdakwah pula. Dia orang mula-mula berniaga dulu tak kena kutuk ke? Tak kena sindir ke? Tak kena ejek ke? Tak kena perli ke? Kena. Jutawan-jutawan yang jadi jutawan lagi, tak kisahlah siapa saja dia kita kenal. Dia orang mula-mula berniaga dulu tak kena sindir, tak kena ejek, tak kena perli dengan kawan kerabat, tak kena perli dengan adik-beradik, kena. Tapi kalau dia orang jenis putus asa, niaga 3 bulan tutup. Kenapa? Kawan-kawan ejek, family tak bagi support pun, kawan-kawan perli. Tak boleh jadi jutawan kalau macam tu. Awak sesuai kerja makan gaji sampai akhir hayat contoh. Sebab hati awak tak kuat tu kena kritik, kena ejek, kena cemooh dan sebagainya. So sedih tu normal. Yang penting action lepas sedih tu macam mana? Putus asa ke? Atau makin semangat lagi ke? Nabi memang bersedih pun. Dengan kata-kata sebagai manusia normal, Nabi memang sedih pun dengan kata-kata orang, celaan orang, kutukan orang. Nabi memang sedih. Normal lah juga. Kita pun sedih orang kutuk, orang mengata. Tapi yang penting ada tak dengan sebab orang mengata kat Nabi, Nabi jadi tak nak berdakwah, putus asa, merajuk. Tak nak. Itu bukan sifat Nabi. Manusia macam kita memang akan buat macam tu. Tapi Nabi tak akan buat macam tu. Okey, bermula dengan kesedihan. Sampai satu tahun Allah kata, wahai Muhammad, kami tahu dada kau sesempit sangat. Macam seorang yang mengetahui anak dia hilang. Anak dia mandi sungai, lemas, hilang. Macam mana perasaan dada dia masa tu? Tercabut jantung. Contohlah juga Nabi, bila berdakwah orang tak nak terima. Macam mana Nabi punya resah masa tu? Risau masa tu. Rungsing masa tu. Sampai sempit dada Nabi. Kalau tak nak terima saja tu dah berat lah. Siap kutuk lagi Nabi. Lagi berat. Sebab tu, masa awal-awal Nabi jadi Nabi, Allah dah briefing Nabi. Kau kena sabar ni, banyak jadi Nabi ni. Tengok surah Al-Muzammil. Yes. Tolong baca dia. Puan Siti Nolis, tolong baca boleh? Puan Siti Nolis. Surah Al-Muzammil ya. Ni awal-awal Nabi jadi Nabi. Surah Al-Muzammil termasuk dalam 5 surah pertama diturunkan. Allah dah briefing Nabi. Kalau dia Nabi ni mesti ramai yang tak suka dan yang tak suka tu akan kata macam-macam. Tengok buku surat 574 ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Terima kasih Puan Siti Nolis. So Allah cakapkan Nabi, kau bila berdakwah nanti orang akan cakap macam-macam kan. Maka yang kau kena ada adalah kesabaran. Kalau tak ada kesabaran, sedih, putus asa, give up, tak nak berdakwah dah, tak layak jadi Nabi lah. Tak layak jadi Nabi. Okay. Sedih dengan kata-kata orang, sedih dengan rejection yang Nabi dapat, sampai sempit dada Nabi. Nabi nak kena sampaikan pada orang yang dia tahu orang tak nak terima. Nabi dia akan sampaikan sesuatu pada kaum dia yang dia tahu awal-awal lagi kaum dia takkan terima. Tapi Nabi tetap sampaikan juga. Nabi tak adalah kata ayat ni berat nak sampaikan ni, nanti dia orang tak suka aku bagi ayat lain lah. Itu penceramah. Penceramah hari ni, termasuklah saya pun kadang-kadang kita nak ceramah, kita tengok situasi. Kalau aku ceramah abang dia orang tak suka ni, nanti dia orang tak suka aku, tak panggil dah aku ceramah bulan depan, rugi 200 sebulan. Tak sentuh lah bab tu. Kita ceramah, kita disuruh ceramah kat satu tempat, satu office.
tiba-tiba dalam tajuk yang kita nak baca itu, tajuk yang kita nak sampaikan tu ada kaitan dengan aurat. Contohlah ni ada kaitan dengan aurat, pakaian tutup aurat yang sempurna. Jadi perempuan-perempuan yang kerja kat office tu kebanyakannya tak tutup aurat, kebanyakannya pakai tudung pun tak sempurna. Contoh ni, sekadar contoh. Jadi saya ceramah, saya kata apa? Ni kalau aku sentuh bab aurat ni ramai terasa ni. Bila ramai terasa nanti dia orang bulan depan tak nak panggil aku dah, rugi aku 200 sebulan. Dia tak cerita bab aurat lah, bab aurat aku skip. Cerita bab hasad dengki. Contoh. Sekadar contoh. Dia orang suka sikit bila tajuk hasad dengki. Cerita pasal apa lagi? Cerita pasal kisah Nabi. Tak ada kaitan dengan aurat dia orang. Dia orang mungkin boleh terima sikit. Jadi saya nak berdakwah, saya nak menyampaikan, saya akan tengok audien. Apa audien sikap, apa yang audien suka, apa audien tak suka. Sebab audien suka, saya dapat manfaat. Audien tak suka, nanti saya tak dapat manfaat. Contoh. Tu saya. Nabi tak ada. Nabi tahu. Bila Nabi kena sampaikan pada orang kafir, bayangkan. Pak saudara Nabi dah lama sembah berhala. Pak saudara Nabi yang baik dengan Nabi, dah lama sembah berhala. Tiba-tiba Allah suruh sampaikan ayat ni pada pak saudara Nabi dan kaum kerabat Nabi dan juga orang-orang Mekah. Ayat dia apa? Kamu dan apa kamu sembah kena masuk neraka. Tengok surah apa ya? Al-Anbiya. Tolong baca dia boleh? Puan Rahimah, tolong baca Puan Rahimah boleh? Boleh Ustaz. Saya muka surat tak jumpa lagi. Surah Al-Anbiya muka surat 330. 330 ayat 98. Ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu yakni orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka Jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Terima kasih Puan Rahimah. Bayangkan ayat ni Allah turunkan pada Nabi, Nabi kena sampaikan pada orang Mekah. Berat ke tak berat hati dia? Berat kan? Okey, beratlah nak sampaikan pada kaum dia. Dia tahu apa dia, Nabi tahu apa Nabi akan dapat lepas sampaikan ayat ni. Tapi Nabi ada tak? Alamak ayat ni susahlah. Sikit baca ayat lain dekat dia orang. Tak ada. Nabi takkan ubah, Nabi takkan senyap, Nabi akan sampaikan juga ayat ni pada mereka. Sebab tu Allah katakan Nabi dalam ayat kita sekarang, kamu akan bersedih dengan apa mereka akan cakap balik pada kamu, dada kamu akan sempit dengan apa yang mereka cakap balik pada kamu. Inilah ujian dalam berdakwah. Dalam berdakwah hari ini, contoh kat negara kita, orang takkan baling batu, orang takkan sepak, orang takkan lempang. Sebab negara kita ada undang-undang dalam bab tu. Alhamdulillah. Tapi kata-kata, orang kata kita sesat, orang kata kita jahil, orang kata kita tak ada ilmu, orang kata kita terkebelakang, orang kata kita perasaan baik. Kita berdakwah, orang kritik saudara mara kita. Dia datang dakwah orang, anak dia sendiri tengok. Ada ipar dia sendiri tengok. Dakwah orang jauh-jauh, jiran dia sendiri tengok. Itu semua kata-kata yang kita akan bakal terima bila kita berdakwah, ajak orang pada kebaikan. Maka apa ubat untuk sedih hati? Apa rawatan untuk sedih hati? Ini Allah ajar. Dan rawatan ni juga untuk kita. Walaupun kita tidak berdakwah, walaupun kita tidak menyampaikan dakwah macam Nabi sampaikan, kerana hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Tak wajib bagi semua orang. Kalau wajib bagi semua orang, ramailah berdosa hari ni. Tapi hukum dakwah, menyampaikan dakwah adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang buat, kita tak buat, kita tak berdosa kat tempat kita. Jadi adakah dengan sebab kita tidak berdakwah, kita tidak menyampaikan dakwah, kita tak pernah sedih? Kita tak pernah dikritik, kita tak pernah dikecam, kita tak pernah dikata orang. Sebagai manusia yang normal, kita akan merasai kata-kata tersebut. Sebab satu tempat je yang kita tak akan menghadapi, orang akan mengata, orang akan mengutuk, orang akan kecam, orang akan sindir, orang akan pelik. Satu tempat je. Kat mana? Syurga. Selagi kita hidup, walaupun kita orang paling baik macam Nabi, kita tak pernah keluarkan satu perkataan pun yang nak sakitkan hati orang. Kita tak pernah menulis satu huruf, satu perkataan pun kita niat nak sindir orang. Tak pernah. Kat dunia ni contoh. Adakah kita tak akan dikritik? Adakah kita tak akan dikecam? Adakah kita tak akan diejek? Kena juga. Aku tak nak mengata orang dalam grup jiran. Aku tak nak kecam orang dalam grup-grup penduduk, dalam grup surau dan sebagainya. Tapi ada juga yang sindir perli aku, yang mengata tu ni kat aku, contoh.
Ataupun, minta maaf, kita parti A, orang duk kutuk parti A dalam grup kita. Kita terasa juga. Kita parti A, ni bab politik. Kita parti A, kita tak nak sentuh bab politik dalam grup mengaji kita. Dalam grup mana-mana pun, dalam grup penduduk. Tiba-tiba ada orang rajin. Mungkin tak faham bahasa agaknya. Dah cakap dah, jangan sembang politik dalam grup penduduk, ngaji juga sembang. Dah beritahu dah, jangan sembang politik dalam bab surau ni, nanti pecah belah. Cerdik, tak faham bahasa, saya share juga bab politik. Contoh. Ini sekadar contoh. Jadi kita yang tak nak share bab politik, bila orang tu share benda yang parti yang tak sama dengan kita, dan parti tu kecam parti kita, terasa juga, normal. Terasa, benda tu normal, terasa juga, kecil hati juga. Walau orang tu mungkin tak ada niat, tak ada kat kita. Dia pun tak tahu kita sokong parti yang dia kecam dalam video tu, contoh. Tapi sebagai manusia, kita tak akan terasa hati, kecil hati, marah, geram. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dunia. Sebab kita sedang berada kat dunia. Dunia memang tempat kita kan terasa hati, kecil hati, hujan untuk hati, berlaku semua. Tolong baca muka surat 535. Wan Nur Zafirah Kamarudin, tolong baca boleh. Muka surat 535. Ayat 25-26. Surah Waqiah. Ada Wan Nur Zafirah? Ataupun kalau tak ada, Encik Syukri tolong baca. Ada. Tidak. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Mereka hanya dengar ucapan selamat-selamat. Terima kasih Puan Zafirah. Dalam syurga kita tak akan dengar benda yang sia-sia, yang tak suka didengar, apatah lagi dosa. Tak akan dengar langsung. Orang nak kritik keluarga kita ke, orang nak kritik parti kita ke, orang nak kritik kefahaman kita ke, kita tak akan dengar langsung. Dan kita tak akan dengar langsung. Yang kita dengar ucapan yang selamat dari sudut luaran, sejahtera dari sudut dalaman. Itu kat mana? Syurga. Kat dunia, kita orang paling kaya, kita kena kecam, kita kena kutuk, kita kena mengata. Kita orang paling miskin, orang kata kita malas, orang kata gini-gini, kena juga kata. Kita orang paling masyhur, lagilah kuat kena kutuk, kena kritiknya. Kita tak masyhur, tak glamour pun, orang tak kenal pun kita. Kena juga mengata kat orang. Kita orang baik, akhlak tinggi, jaga percakapan, jaga penulisan, kena kecam juga. Apa lagi? Kita kalau boleh tak nak bergaul dengan orang. Sebab takut tersalah kata, contohlah ni. Tersalah kata, tersalah cakap, takut kecil hati. Jadi kita kurangkan bergaul dengan orang. Kena kata juga. Sebab apa? Kita berada di dunia. Jadi walaupun ayat sekarang, Allah tujukan pada Nabi yang berdakwah, adakah bermakna kita yang tidak berdakwah, kita tak akan menghadapi kesedihan hati. Kita tak akan menghadapi tekanan perasaan terhadap kata-kata orang. Tak. Awak tak nak berdakwah pun, awak kena kecil hati juga. Awak tak nak berdakwah pun, awak akan terasa hati juga. Awak tak nak berdakwah pun, awak akan menghadapi ujian dengan kata-kata mulut orang juga. Sebab tu, Nabi sebut orang Muslim yang sebenar adalah orang Muslim yang orang Islam lain rasa selamat, rasa sejahtera daripada lidah dia dan tangan dia. Maksudnya tangan dia tidak akan menyakiti orang lain, tangan kaki tak akan menyakiti orang lain, mulut dia pun, lidah dia pun tak akan menyakiti orang lain. Tu orang Islam yang hebat. Kadang-kadang kita tak ada niat nak sakiti orang, tapi apa yang kita share tu menyebabkan orang tu terasa hati. Boleh jadi juga macam mana. Okey, jadi apa ubat dia untuk orang yang sedih, kecewa, hampir nak putus asa, kecil hati dengan kata-kata? Boleh jadi dengan pasangan kita, marah kita buat salah sikit, tapi dia keluarkan kata-kata tu, Allah. Mungkin kata-kata tu 10 tahun lepas, tapi sekarang masih segar lagi dalam ingatan. Dah maafkan, tapi kata-kata dia tak boleh lupa. Sebab tu, masa saya kursus guru-guru ni, kursus mengajar ni lah, kursus mengajar tahfiz ni, antara nasihat-nasihat yang diberi, banyaklah nasihatnya kan. Dia kata, ustaz-ustaz ni, dia wataklah pelajar kuat mana sekalipun. Punggung dengan tangan. Watang kuat ni kat punggung. Watang kuat. Pelajar tu akan ingat seminggu. Pelajar tu akan ingat seminggu. Ustaznya watang aku minggu lepas kuat seminggu. Paling lama seminggu. Tapi dia tak ingat dah. Kita watang dia. Tapi kalau kita punya mulut cakap kat pelajar tu, bodoh punya budak. Otak lembab. Apa lagi? Ngafal slow macam lembu. Contohlah. Ayat-ayat yang kita guna kata-kata kesat untuk pelajar tu. Orang tu beritahu apa masa saya kursus. Pelajar tu akan ingat walaupun dia dah ada cucu nanti. Pelajar tu, dia dah belajar, dah kerja, dah kahwin, dah anak dia dah kahwin, dia ada cucu. Dia jumpa kita, ustaz ni dulu kata aku bodoh ni. Ustaz ni dulu kata aku ngafal lembab macam lembu ni, ngafal lembab macam lembu ni.
Sebab tu kata-kata kena jaga. Kemudian juga dengan pasangan, nak marah-marah, nak tegur-tegur. Tapi jangan keluarkan kata-kata menghina, memaki keturunan, memaki apa lagi, keluarga dia, hina keluarga dia, hina keturunan dia, hina kerjaya dia, hina tahap pelajaran dia. Kau ingat kau pandai sangat, kau tu belajar tak SPM dia nak tunjuk pandai, contoh. Itu kata-kata yang tak boleh tu. Dalam keluargaan jangan sentuh bab tu. Okey, baik. Jadi benda ni berlaku tak dalam rumah tangga, dalam family, dalam kejiranan berlaku. Rasa hati, kecil hati. Lebih-lebih lagi yang cakap tu anak-anak. Anak-anak mungkin dia nak tegur kesalahan kita tapi dia salah guna perkataan yang kurang sesuai. Jadi kita terasa 4-5 hari tak boleh tidur. Anak aku kata macam ni kat aku. Contoh, memang kita salah pun. Anak kita pun dah cuba untuk guna kata-kata terbaik untuk tegur kita, tapi kita sebagai ibu, sebagai ayah terasa juga yang tegur anak tadi. Contoh, bos kita marah kita kadang-kadang dengan kata-kata yang sangat kesat sekali. Seminggu tak boleh tidur susah sebab teringat kata-kata bos. Normal tak? Normal. Benda tu normal dalam kehidupan, normal. Jadi apa ubat dia? Dia ubat dia Allah ajar. Sambung ayat 98. Maka sabbih, bertasbihlah bi dengan hamdi rabbika, memuji Tuhanmu. Hamdi rabbika, memuji Tuhanmu. Wa dan kun, jadilah kamu, min daripada as-sajidin, orang-orang yang bersujud. As-sajidin, orang-orang yang bersujud. Okey, tolong terjemahkan dia. Cik Syukri tolong terjemahkan boleh, Cik Syukri? Oleh itu, bertasbihlah engkau dan memuji Tuhanmu serta jadilah dari orang-orang yang sujud, yang bersujud. Ni yang ubat untuk kita. Terima kasih Cik Syukri. Kita pernah tak ada masalah hati? Maksud masalah hati tu kecil hati, terasa hati, makan hati, makan hati berulang jantung, macam-macam lagi lah ayat dia kan. Pernah tak? Pernah. Dalam kehidupan kita pernah. Jadi apa ubat dia? Ni ubat dia. Bertasbih banyak-banyak pada Allah, itulah ubat untuk ubati hati kita. Walaupun Mak Saleh kata, Mak Saleh dia ada bagi ayat, dia kata apa? Time heals everything. Masa mengubati segala-galanya. Ya, mungkin kita akan terubat hati lepas bulan, lepas 5 minggu, lepas 6 minggu. Orang kata kita, pasangan kata, mungkin hati kita dah terubat. Walaupun tak boleh lupa lagi kat sini, tapi hati kita dah terubat dengan kata-kata orang pada kita. Kata-kata anak pada kita. Mak kita pernah marah keluarkan kata-kata kesat pada kita. Mungkin lepas bulan 2, kita dah terubat hati, tapi benda tu masih segar kat ingatan. Okey? Tetapi, Al-Quran kata, ada cara lagi cepat untuk healing kesedihan tersebut, itu dengan bertasbih memuji Allah. Tasbih memuji Allah, apa saja ucapan tasbih boleh, tetapi yang kat sini dimaksudkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa terjemah dia? Maha suci Allah dan segala pujian-pujian yang layak baginya, dan maha suci Allah yang maha agung, maha besar. Kita baca macam ni. Apa tujuan dia kita baca? Pertama, untuk mengubati hati dengan berzikir. Kerana apa? Bila kita tengah sedih, bila kita tengah kecewa, bila kita tengah terasa hati, maka yang paling kita nak masa tu adalah ketenangan hati. Betul? Kadang-kadang sedih sangat sampai tak boleh tidur. Marah sangat pun sama juga. Marah sangat sampai tak boleh tidur. Berlaku juga. Sedih sangat sampai tak boleh tidur. Marah sangat sampai tak boleh tidur. Dengki sangat pun sama juga kadang-kadang sampai tak boleh tidur. Maka ubat dia apa? Ubat dengki sangat kat orang, marah sangat kat orang, tak puas hati sangat kat orang. Jadi apa ubat dia? Ni ubat dia. Bertasbih pada Allah dengan memujinya. Jadi pertama yang kita nak bincang dalam ayat ni adalah bertasbih memuji Allah. Selain bertasbih memuji Allah dengan lafaz subhanallah bihamdi subhanallahil azim, apa saja amalan-amalan yang buat kita ingat Allah? Apa saja amalan-amalan yang buat kita ingat Allah termasuklah juga. Baca Quran, istighfar, selawat, itu semua amalan-amalan yang buat kita ingat Allah. Kalau kita tak bertasbih pun, ya, hati kita akan terubat.
Jiwa kita akan terubat kalau kita tak baca tasbih pun. Tetapi benda tu mungkin ambil masa. Untuk cepat healing, untuk cepat sembuhkan hati yang kecewa, yang sedih, yang marah, yang duka cita, yang terasa hati, untuk cepat mengubatinya adalah dengan cara bertasbih pada Allah. Pertama, tasbih sebab nak dapat ketenangan. Sebab Allah sebut, ala bizikrillah. Orang tengah sedih ni apa yang dia nak masa dia sedih? Dia nak ketenangan. Sebab tu penting kalau kita ada pasangan. Bila pasangan kita tengah bersedih, kita ni kena bertanggungjawab untuk buat dia hilang sedih. Macam mana nak buat dia hilang sedih? Kita keluarkan kata-kata supaya dia cepat tenang. Kita keluarkan kata-kata supaya dia cepat tenang. Tu fungsi pasangan. Ini tak kita pasangan kita ngadu kat kita, kesedihan dia, kekecewaan dia dengan tempat kerja ke dengan apa saja. Kita punya mulut menyebabkan dia lagi sedih. Itulah dah cakap dah kat awak jangan buat gini, awak nak buat gini juga. Lepas tu pasangan kita kata apa? Pasangan kita kata apa? Menyesal aku ngadu kat dia. Ingat ngadu kat dia makin tenang. Makin bertambah sedih lepas ngadu kat dia. Nabi SAW kan, Nabi pergi Gua Hira, Nabi jumpa Jibril. Kali pertama, Nabi SAW jumpa Jibril first time. Nabi balik menggigil-gigil Nabi balik menggigil sangat. Sebab apa Nabi menggigil sangat? Sebab first time jumpa Jibril. Jadi bila Nabi menggigil sangat, Nabi takut sesuatu yang tak baik berlaku pada Nabi SAW. Masa tu isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, dia kata apa kat Nabi masa tu? Tuan-tuan. Khadijah radhiyallahu anha, dia cakap kat Nabi pada masa tu, dia kata, insya-Allah tidak akan ada apa-apa berlaku pada kamu. Okey, insya-Allah tidak akan ada apa-apa berlaku pada kamu kerana kamu adalah orang yang baik. Kamu adalah orang yang melayani tetamu. Kamu adalah orang yang suka menghubungkan silaturahim. Kamu adalah orang yang suka jamu makan pada tetamu. Jadi insya-Allah Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Kamu tidak akan ditimpa perkara-perkara yang bahaya. Tengok. Tu cara isteri menenangkan suami. Suami tengah ada masalah. Jadi isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha telah mengeluarkan satu kata-kata yang memujuk jiwa Nabi. Jadi tenang tak Nabi masa dengar ayat tu? Tenang Nabi. Kalau zaman sekarang mungkin ada setengah isteri yang tak pandai. Mungkin akan mengatakan pada suami dia, itulah kat rumah ada anak bini dekat rumah rajin pergi kat gua. Kat rumah tak ada ibadat lah. Kat rumah tak ada mengaji, tak ada baca Quran, tak ada ibadat. Ni nak pergi gua lama-lama. Contoh. Sebab tu penting dalam ilmu rumah tangga, kita kena sedar, kita kena tahu cara-cara mengeluarkan kata-kata yang boleh menenangkan pasangan. Okey? Ni tak pasangan kita mengadu, kita pun keluarkan kata-kata lagi teruk, menyebabkan dia makin sedih, makin kecewa, makin putus asa, makin down dengan sebab kata-kata kita. Lepas tu pasangan ngadu kat orang lain mula lah marah. Contoh. Okey, baik, tak apa. Tengok muka surat 252. Tolong baca dia, Tuan Haji Abdul Qahar boleh? Tuan Haji Abdul Qahar, 252 ayat bawah sekali. Ada Tuan Haji Abdul Qahar dia? Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang, tenteram. Terima kasih Tuan Haji Abdul Qahar. Jadi orang yang ada masalah hati, apa yang dia nak pada masa tu? Ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Orang yang ada masalah hati, maksudnya terasa hati, kecil hati, sedih dan sebagainya, apa yang dia nak pada masa tu? Yang dia nak pada masa tu adalah ketenangan jiwa. Jadi macam mana dapat ketenangan jiwa? Pergi pantai. Pergi tepi pantai. Lagi apa lagi? Pergi umrah. Boleh jadi juga. Suami kami seorang lagi nak dapat ketenangan jiwa pergi umrah. Contoh. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Okay? Jangan cuba kaitkan dengan siapa-siapa. Saya tak tahu langsung berita semasa ini. Contohlah kan. Pergi umrah, pergi pantai, pergi Langkawi. Mana lagi? Cuba nak cari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Pergi jalan tempat-tempat jauh-jauh ke, pergi Turki ke. Tak salah nak pergi tempat-tempat tersebut nak tenangkan jiwa. Bercuti tak salah. Tetapi Allah ajar kita.
Hanya dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Pergi masjid, duduk dalam majlis ilmu, baca Quran, solat taubat, istighfar, sembahyang tahajud, insya-Allah. Walaupun masalah kita lambat selesai, walaupun masalah kita nampak macam tak jumpa jalan penyelesaian, tapi kita dah pun capai separuh ketenangan. Kita ada masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, anak buat terasa hati, anak lari rumah. Sedih tak mak ayah anak lari rumah? Sedih kan? Okey? Jadi macam mana nak ubat kesedihan hati tu? Kembali pada Allah, zikir pada Allah. Hadis terakhir daripada Sahih Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan kat lidah. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan kat mizan. Habibatani ila Rahman, sangat dikasihi oleh Ar-Rahman, iaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi kalau kita sedih, kita bacalah banyak-banyak zikir pada Allah, Allah Ta'ala akan ubati kesedihan kita. Itu satu. Yang kedua, sekejap maafkan saya, bagi saya 5 minit boleh? Sekejap, maafkan saya 5 minit.
dengan saya, bawa saya ke Isteri Abang, kenalkan pada Isteri Abang, biar saya sendiri yang minta izin dengan Isteri Abang. Kalau diizinkan, saya kahwin. Kalau tak izinkan, saya tak akan kahwin dengan suami abang. Dan the next day, dia bawa saya ke isteri dia. He's a very gentleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pertama, Allah suruh bertasbih pada Allah. Yang kedua, Allah suruh jadilah kamu di kalangan orang-orang yang bersujud. Buat tasbih tadi, ada setengah orang, contoh perempuan yang uzur. Amalan-amalan mereka ada had. Kalau lelaki tengah sedih, boleh semayang taubat banyak, boleh zikir banyak, boleh iktikaf kat masjid, lelaki. Tapi perempuan macam mana? Perempuan, amalan-amalan mereka terhad. Ada mereka benda tak boleh buat semasa mereka dalam keuzuran. Maka di samping tasbih tadi, maksudnya dengan mengucapkan lafaz-lafaz subhanallah ke, alhamdulillah ke, maksud tasbih adalah kita mengingati Allah dalam hati sambil kita fikir. Kenapa Allah buat aku terasa hati? Kenapa Allah buat bos marah aku hari ni? Sedangkan aku dah lama, aku tak pernah masuk kerja lewat. Hari-hari sebelum ni, ramai je rakan-rakan office aku masuk lewat. Bos tegur-tegur macam tu je lah. Marah-marah sikit-sikit je lah. Tiba-tiba aku 3 tahun kerja, hari ni kali pertama aku masuk lewat. Oh, bos membebel kat aku, marah kat aku depan kerja lain. Macam aku ni tiap-tiap hari lewat. Contoh. Maka maksud tasbih kita fikir, kenapa Allah buat aku terasa hati hari ni? Kenapa Allah buat pasangan aku marah sangat-sangat hari ni? Walau pasangan kita baik. Tapi tiba-tiba hari tu mungkin dia ada masalah kat sekolah tahfiz dia ke, budak buat had. Marah-marah budak balik rumah, marah tak habis lagi, tengok ada benda tak selesai kat rumah, marah bini pula, contoh. Jadi bini pun kena fikir, isteri pun kena fikir. Pertama suami tak adalah cakap macam tu. Tapi kenapa Allah buat kata-kata kasar, kata-kata bengis, kata-kata keji tu, kena kat aku hari ni? Allah nak suruh kita fikir. Allah nak suruh kita kembali pada Allah. Ataupun kadang-kadang kita terasa hati dengan anak-anak. Anak-anak buat kita kecil hati. Anak-anak buat kita terasa hati. Allah nak suruh kita fikir. Dulu ingat tak awak pernah cakap macam ni pada mak awak? Awak cakap kat mak awak dulu lagi teruk. Awak cakap kat ayah awak dulu lagi teruk. Tiba-tiba anak awak cakap separuh je pada tahap awak cakap pada mak awak dulu. Jadi awak dah rasa kan, sebagaimana anak awak cakap kat awak, awak dah rasa. Awak dulu cakap kat mak ayah awak lagi teruk pada tu. Macam mana perasaan mereka pada masa tu? Jadi seolah-olah Allah nak tegur kita. Maka bila kita dapat kata-kata sedih, ucapan-ucapan yang menyebabkan kita terasa hati, sebenarnya Allah nak suruh kita kembali pada Allah balik. Ataupun dulu kita ada masalah, kita semua sembahyang tahajud. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang kehidupan dah selesa, masalah pun dah tak ada sangat. Tahajud dah tak ada dalam kehidupan kita kecuali bulan Ramadan. Maka Allah nak tegur kita, Allah Ta'ala nak cuit kita sikit, Allah buat kita terima kata-kata kejian, terima kata-kata cacian, terima kata-kata yang bengis, yang kasar daripada pasangan, contoh. Maka Allah nak suruh kita kembali pada Allah balik. Okey, wakum minas sajidin. Perkataan wakum minas sajidin dengan usjud. Usjud, bersujudlah, tak ada masalah. Tapi wakum minas sajidin ni maksudnya kamu kena senantiasa menjadi orang-orang yang bersujud. Contoh dalam bab penjara, ini sekadar contoh nak tunjuk kalau lafaz tu didatangkan dengan lafaz verb, maka dia memberi makna sekejap-sekejap, kadang-kadang jarang-jarang. Sekadar contoh, kisah Nabi Yusuf. Ketika mana Nabi Yusuf disuruh, ketika mana Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaikha, mereka menggunakan lafaz layas junanna. Layas junanna ni verb. Kenapa maksud saya verb? Sebab pertama ada dua, yang kedua ada tempoh masa. Ada tempoh masa. Satu lagi, apa perkataan dia? Okey, tak apa, tengok surah Yusuf dulu. Saya tunjuklah, saya tunjuk pada tuan-tuan je. Tengok muka surah Yusuf.
Muka surat 239. 239 ayat 32. 239 ayat 32. Tolong baca dia boleh? Tuan Haji Aziz Dahri, tolong baca Tuan Haji Aziz. 239 ayat 32. Ada perkataan layas junanna kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, isteri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku kerana aku tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan. Dan dia akan menjadi orang yang hina. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Perkataan akan dipenjarakan layas junanna. Dia akan dipenjarakan. Okey. Kat sini digunakan akan. Dipenjarakan. Jadi bila guna verb macam ni, dia memberi makna ada tempoh masa. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Itu layas junanna. Ada satu perkataan lagi dipanggil mendatangkan lafaz ada alif lam pada verb tersebut sehingga verb tu berubah jadi noun. Surah apa ya? Maafkan saya. Surah Syu'ara. Kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Page 368. Page 368 ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 39 kan? 29. 29. Dia, yakni Fir'aun berkata, sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Jadi perkataan penjara tu apa? Masjunin. Masjunin ada alif lam. Al-masjunin. Sorry, alif, lam, mim, sin, masjunin. Dua-dua penjara. Ni penjara. Layas junanna dengan masjunin. Duduk penjara kat sini. Tapi apa beza dia? Yang ni ada alif lam. Ini tak ada alif lam. Maafkan saya, sorry ya. Saya minta maaf banyak pada tuan-tuan. Saya mungkin ada masalah makan ke salah makan. Saya minta maaf izin kita anda sekali lagi, maafkan saya. Sorry ya semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ringkas cerita, beza layas junanna dengan masjunin. Layas junanna tu ada tempoh masa. Dia mungkin kena penjara 5 tahun, 10 tahun, lepas tu keluar. Kata-kata Zulaikha pada Nabi Yusuf. Tapi kata-kata Fir'aun pada Nabi Musa, kalau kau anggap ada Tuhan selain aku, kau akan dipenjarakan, ada alif lam maksudnya selama-lamanya. Maknanya perbuatan yang dikaitkan dengan ada alif lam lebih banyak, lebih lama tempoh masa berbanding dengan perbuatan yang tidak ada alif lam. So, dalam ayat kita sekarang, ayat second last surah Al-Hijr ni, Allah kata, wa kum minas sajidin. Naklah kamu termasuk di kalangan orang-orang bersujud. Dalam bahasa Melayu, bila seseorang tu sekali-sekala buat kesalahan, dia tak akan dipanggil dengan perkara tersebut. Dia minum arak sekali, 2 kali. Orang tak akan panggil dia peminum arak. Tapi kalau orang tu setiap minggu minum arak, pergi kedai arak nampak semua muka dia beli arak, minum arak, contoh, maka dia akan panggil peminum arak. Semua nampak dia berjudi, dia akan panggil kaki judi, kaki perempuan, kaki minum arak. Kerana apa? Dah selalu. Jadi untuk perkataan selalu tu sesuai dipanggil alif lam kat dia. So apa yang saya nak kaitkan? Perkataan kita sekarang, Allah kata wakum minas sajidin, hendaklah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang selalu bersujud. As-sajidin tu selalu bersujud. Selalu bersujud maksudnya solat fardu saja ke? Tak. Mana-mana solat sunat yang kamu tahu, yang kamu dah belajar, kamu amalkanlah. Kamu buatlah. Kerana ayat 98 ni adalah ubat untuk menyembuh kesedihan hati. Di samping bertasbih pada Allah, banyakkan bersujud. Jadi kita ada masalah hati, tasbih sebanyak mungkin. Ada masuk waktu solat fardu. Habis solat fardu, ada masa untuk solat sunat. Kerana solat sunat yang kita buat hari-hari pun, itu juga salah satu cara untuk healing, penyembuh hati yang kita yang sedang berduka. Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini, beliau datangkan hadis solat duha. Beliau datangkan hadis mengenai solat duha. Jadi kita yang dah pencen, yang tak perlu keluar rumah 7 pagi, yang tak perlu keluar rumah 6.30 pagi, amalkan solat duha. Ni hadis dia, tengok kat skrin. Tengok hadis ni daripada Imam Ahmad, daripada Nu'aim bin Hammar, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok hadis ni ayat kita sekarang ni. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang semua bersujud, selalu bersujud. Maka hadis dia, Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah kata, qala Allah Ta'ala ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin min awwalin nahar. Wahai anak Adam, janganlah kamu rasa lemah, malas untuk melakukan 4 rakaat di awal siang. Apa kelebihan dia? Akfika akhirahu. Aku akan cukupkan kamu sampai akhir siang. Jadi solat duha ni bagusnya 12 rakaat. Tak dapat buat 12, 8 rakaat pun okey. Tak dapat 8, buatlah 4 rakaat. Kalau 2 rakaat ada pahala juga. Allah takkan sia-siakan. Tapi yang terbaik sekurang-kurang sempurna solat duha adalah 4 rakaat. 2 rakaat pun boleh. Okey. Ada panggil duha, ada panggil isyraq. Dua-dua sama je. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada istilah solat isyraq. Yang adanya semua duha. Dalam mazhab Hanafi, kalau awal-awal lepas matahari terbit dipanggil isyraq, lama sikit dipanggil duha. Tak kisahlah, yang penting kita buat. Yang penting kita banyakkan solat sunat. Kerana apa? Banyakkan solat sunat juga termasuk dalam proses penyembuhan hati. Okey, baik, seterusnya ayat 99. Ayat terakhir surah Al-Hijr, wa dan u'bud sembahlah. U'bud sembahlah Rabbaka Tuhanmu, iaitu Allah, hatta sehinggalah ya'tiyaka datang kepadamu kepada Nabi Muhammad. Okey, al-yakin, yakin. Terjemah yakin, tapi dalam braket tulis kematian. Okey, Puan Nur Azhar tolong baca ayat terakhir surah Al-Hijr ni, boleh? Ada Puan Nur Azhar? Ada Ustaz. Okey. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan.
Okey, iaitu kematian. Apa maksud ayat ni? Tadi saya beritahu, kalau kamu sedih sangat, ada masalah hati, sedih, kecewa, terasa hati, kecil hati, kena semayang. Kena banyak tasbih. Ibadat pada Allah lah. So, adakah bila hati dah okey, hati dah rasa okey, dah tenang, masalah healing dah selesai, maksudnya hati dah okey, dah tenteram, dah tenang, dengan kata-kata orang tadi, adakah kena berhenti tasbih, berhenti bersujud? Tu salah lah tu. Kalau kita jenis masa ada masalah je rajin tasbih, masa ada masalah hati je rajin bersujud, masa ada masalah hati je rajin tahajud, bila hati dah okey, dengan pasangan okey, dengan anak-anak dah okey, dengan jiran-jiran semua dah okey, lalu dah tak nak bertasbih lagi, tak nak bersujud lagi, maka kita orang yang silap. Kita orang yang seolah-olah kalau kita ada kawan tu baik dengan kita masa dia susah je. Masa dia susah nak pinjam duit je, masa tu baik tanya khabar, senyum, datang ziarah, masa nak pinjam duit. Bila dia tak ada masalah dah, nak SMS pun susah. Contoh. Ini sekadar contoh. Jadi apa perasaan kita terhadap kawan macam tu? Contohlah juga, kita ni tak ada masalah je. Ya Allah, zikir pagi petang, baca Quran sokmo, tahajud sokmo, bila ada masalah. Bila tak ada masalah, Allah tak ada dalam hati. Allah tak ada langsung dalam kehidupan dia. Ni sama macam orang yang dalam ayat ni. Tengok surah Yunus, kita dah lalu ayat-ayat macam ni. Tolong baca dia. Puan Nur Hidayah boleh? Puan Nur Hidayah. Tak ada. Puan Nur Hidayah Ahmad ada? Okey, baik, tak apa, tak ada. Siapa belum baca lagi Ada siapa belum baca lagi? Saya tertinggal ke? Semua dah baca Alhamdulillah. Okey, baik. Puan Salasia tolong baca boleh, Puan Salasia? Muka surat 209. 209 ayat yang ke-12. 209 ayat yang ke-12. Surah Yunus. 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap apa yang mereka lakukan. Okey, nampak? Masa ada masalah, terima kasih Puan. Masa ada masalah, sambil baring doa, sambil duduk, sambil berdiri, maksudnya setiap masa doa. Tapi lepas hilang masalah, mereka berlalu pergi seolah-olah tak pernah berhubung dengan Allah sebelum ni. Kesian. Puan Tamsiah Syah yang telah baca boleh? Puan Tamsiah, muka surat 482 ayat 51. 482 ayat 51. Tolong baca Puan Tamsiah. Ayat berapa Ustaz? Ayat 51. 51. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Terima kasih Puan. Jadi masa malapetaka dapat je banyak berdoa. Masa ada nikmat, tak ada masalah hati, tak ada masalah family, tak ada masalah duit, tak ada masalah kesihatan, semua okey. Dia berpaling dan sombong. Kita nak jadi orang macam tu ke? Tak nak kan? Jadi kalau tak nak jadi orang macam tu, apa kita patut buat? Kita patut menjadi orang yang sentiasa beribadat, sentiasa bertasbih, sentiasa merasakan diri hamba Allah sampai yakin. Baik. Maksud terjemah yakin sama macam bahasa Melayu kan? Yakin ni sama macam yakin bahasa Melayu. Tapi tafsiran pada yakin ni, semua ulama tafsir menafsirkan al-maut, mati. Zaman Nabi, ada seorang sahabat namanya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, beliau telah meninggal dunia. Maka Nabi kata, amma huwa fa wallahi laqad ja'ahul yakin. Wallahi inni la arju lahul khaira. Adapun dia, demi Allah, Nabi kata telah datang kepadanya yakin. Dan adapun dia, aku berdoa pada Allah, aku mengharapkan untuknya segala kebaikan. So, bila ada sahabat meninggal, Nabi panggil telah datang kepadanya yakin. Kerana apa? Mati dipanggil yakin. Kerana sebelum seseorang tu mati, apa yang mereka
tahu apa yang mereka percaya belum sampai tahap yakin lagi. Kita tahu ada azab kubur, kita tahu ada padang mahsyar, kita tahu ada siksaan kubur, kita tahu ada malaikat akan soal jawab dalam kubur. Itu semua kita tahu. Apakah kita yakin? Tahap iman paling rendah adalah percaya, manakala paling tinggi adalah yakin. Paling rendah percaya, paling tinggi adalah yakin. Percaya dengan yakin ada beza sikit. Saya percaya dengan saya yakin. Okey? Saya percaya dengan saya yakin. Ada beza. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Islam percaya adanya hari kiamat. Percayanya adanya azab kubur. Percaya adanya soalan malaikat dalam kubur. Tapi kita masih lagi boleh tidur, boleh gelak ketawa, kan? Bukan kita buat dosa maksiat. Tapi kita seolah-olah, nak mati ni benda besar. Soalan dalam kubur ni benda besar. Tapi boleh relax je. Masih boleh bagi masa gelak ketawa, bagi masa buat benda sia-sia, walaupun tak berdosa. Maksudnya, tahap kepercayaan kita tu rendah. Orang yang yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa, banyak menangis. Nabi lah orang paling yakin terhadap akhirat, terhadap azab Allah, terhadap kehidupan lepas mati. Nabi orang paling yakin. Lepas Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan sedikit ketawa, banyak menangis. Tapi kita yang kurang yakin, kurang percaya, maksudnya tak sampai macam Nabi punya tahap yakin, kita banyak ketawa, kurang menangis. Sebab kita hanya sampai tak percaya, belum sampai tahap yakin lagi. Okey? Ada orang bagi analogi lah. Dia kata kat satu tempat, ada orang boleh memanah dengan panahan yang sangat tepat. Dalam jarak 20 meter, dia boleh panah tepat. Dan panahan tersebut tak tersasar walaupun 1 inci. 50 kali dia panah, 50 kali tepat kesasaran. Kita berkata, betul ke? Kita tak tahu. Dia berkata, mari sini, saya tunjuk. Kita pun pergi ikut dia. Dia pun tunjuk. Dia buat show dia tunjuk kat kita. Tengok. Dia suruh orang berdiri. Dalam jarak 20 meter, buah-buah apple sebiji atas kepala, dia duduk kat sana. Dia panah ni, panah betul tu. Anak panah yang tajam macam lain, macam biasa. Dia panah, sup. Tepat kena buah apple. Orang pertama. Dia panggil orang kedua. Dia buat, tepat kena apple atas kepala. Percaya tak? Percaya. Dah yakin belum? Tak. 2 kali kita tengok tepat panahan dia, dah yakin ke belum? Tuan-tuan, dah yakin ke belum? Tuan-tuan, dah yakin ke belum? Dah yakin ke belum? Dah nampak depan mata, dah yakin ke belum? Yakin lah. Belum. Nampak depan mata kan? Ya? Dah nampak depan mata, yakin lah. Oh ya ke? Puan Tak. Syah jawab macam tu kan? Ke Puan Maisarah jawab? Saya mungkin tak ada. Boleh jadi yang ketiga kena. Okay, jadi siapa yang cakap yakin tadi, dah yakin, dia pula kena berdiri kat situ. Boleh tak? Puan berdiri kat situ, tak buat apa, tak kepala Puan. Biar dia panah. Berani Puan Tamsiah? Tak, saya tak berani. Saya tak yakin. Puan Maisarah berani? Dia tak yakin juga. Itu salah satu contoh. Nak beza percaya dengan yakin. Contohlah tu. Sama lah juga tuan-tuan dan puan-puan, kita tak percaya ni. Apa yang Nabi sampaikan dalam Quran, apa yang Allah sampaikan dalam Quran, apa Nabi sampaikan dalam hadis, kita telah mempercayainya. Tak dinafikan. Kalau kita tak percaya, masalah iman kita kena ucap balik. Tapi adakah kita telah meyakininya? Baik. Mati dia panggil yakin. 100% yakin. Sebab apa? Nampak depan mata kepala, takkan tak yakin lagi. Satu lagi, bila kita akan yakin, bila kita menuju akhirat, nampak azab Allah. Sebab tu orang yang dalam surah As-Sajadah, mereka minta kepada Allah nak kembali ke dunia sebab nak beramal soleh je, sebab mereka dah yakin. Puan Izawani telah baca, Puan Izawani, muka surat 416 ayat yang ke-12. 416 ayat 12. Kat situ ada perkataan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya engkau melihat ketika para pendosa, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Wahai Tuhan kami melihat dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami akan mengerjakan amal kebaikan, sungguh kami orang yang yakin. Terima kasih Puan Izawani.
Yakin tu bila yakin? Dah tengok azab Allah, dah tengok neraka Allah. Masa tu minta kepada Allah, minta dengan Allah nak kembali ke dunia, nak beramal soleh je. Tak nak rehat, tak nak minum kopi, minum teh, tak nak. Tak nak bagi masa untuk baca surat khabar satu muka surat. Tak nak bagi masa untuk baca Facebook walaupun 1 minit. Semua tu mubazir. Kami nak beramal soleh je sebab sekarang kami dah yakin. Apa yang di offer oleh Allah, apa yang diwarnai oleh Nabi, semua kami dah yakin. Ini orang yakin. Jadi kita yang banyak rehat, banyak gelak ketawa, banyak bagi masa untuk tengok cerita, drama, filem. Kan? Kita, jangan cakap orang lain, cakap kita. Kita dah yakin ke belum? Nabi orang paling yakin akhirat. Tapi Nabi lah orang paling kurang tidur. Nabi orang paling yakin akhirat. Nabi lah orang paling kurang makan. Nabi orang paling yakin. Kita yakin akhirat tapi kata yakin akhirat, banyak tidur, banyak makan, banyak tengok benda sia-sia, banyak tengok filem, banyak baca surat khabar, banyak baca, walaupun tak haram. Tapi tahap keyakinan kita masih rendah. Sebab tu ayat Quran datang ulang benda yang sama banyak kali. Pasal syurga, pasal neraka, pasal mati. Ulang benda yang sama. Apa tujuan dia? Supaya yakin. Bila yakin ada dalam diri seseorang, yakin tu tinggi, maka dia akan terdorong untuk buat banyak kebaikan, kurang benda sia-sia dalam kehidupan dia. Okey, baik. Alhamdulillah selesai surah Al-Hijr. Kita masuk sikit dia surah Ar-Ra'd. Boleh? Kita masuk surah Ar-Ra'd. Ada surah An-Nahli. Nama surah ni surah An-Nahli. Terjemah dia lebah. Nama surah ni surah An-Nahli. Terjemah dia lebah. Okey? Selain nama dia An-Nahli, dia ada nama satu lagi. Selain nama surah ni yang kita akan masuk, nama dia An-Nahli, dia ada satu nama lagi. Nama dia satu lagi adalah An-Ni'am. Apa nama dia satu lagi? An-Ni'am. Eja dia alif, lam, nun, ain, mim. An-Ni'am. Terjemah An-Ni'am adalah nikmat-nikmat. Terjemah An-Ni'am adalah nikmat-nikmat. Surah An-Nahli ini dari sudut susunan dia adalah yang ke-16. Daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah dia yang ke-16. Dari sudut penurunan, dia turun setelah surah Kahfi, iaitu surah ke-70 yang turun. Daripada surah Al-Kahfi, surah ke-69, dia surah yang ke-70. Manakala, dan juga surah Al-Nahli ini dia adalah surah Mekah, surah Makkiyah, mengandungi berapa ayat? Sekejap. 128 ayat. Surah ini mengandungi 128 ayat dan mempunyai 1845 patah perkataan. 1845 patah perkataan. Apa yang kita akan bincang dalam surah An-Nahli, sekejap saya ambil masa sikit lagi. Pertama, kebenaran tentang datangnya hari kiamat. Kedua, bukti-bukti kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam. Ketiga, balasan terhadap orang kafir dan ganjaran terhadap orang mukmin. Keempat, nikmat-nikmat yang diturunkan kepada manusia. Kelima, kejahilan orang-orang musyrikin dalam bab anak. Kejahilan orang musyrikin dalam bab anak. Dapat anak lelaki gembira, dapat anak perempuan malu muka. Orang musyrikinnya style. Keenam, perintah untuk berakhlak mulia. Keempat, nikmat-nikmat Allah bagi pada manusia. Antaranya anak lah, anak lelaki ke anak perempuan semua nikmat. Tapi orang musyrikin jahil, anak perempuan bagi mereka bukan nikmat. Yang keenam, perintah Allah untuk berakhlak mulia. Yang ketujuh, menjelaskan jenis makanan halal dan makanan haram. Yang ke-8, metod cara dalam berdakwah. Metod ataupun cara dalam berdakwah. Kenapa surah ni dipanggil surah An-Ni'am? Kerana dalam surah ni cerita pasal nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi pada kita melalui binatang-binatang. Melalui lembu, melalui kambing, pada lembu, pada kambing, pada unta, setiap satunya ada nikmat. Bulu dia, susu dia, boleh bawa menunggang, boleh suruh bawa barang. Lebah, dalam lebah banyak nikmat untuk kita. Jadi semua tu kita akan bincang dalam surah An-Nahli ni insya-Allah. Okey, baik. Ayat 1. Sebab-sebab turun ayat 1 kita terjemah je dulu ayat 1. Minggu depan kita masuk detail balik. Mula-mula turun surah ayat 1 surah Al-Qamar. Tolong baca ayat 1 surah Al-Qamar. Tuan Haji Izali boleh? Tuan Haji Izali tolong baca boleh?
Tuan Haji Izali, ayat 1 surah Al-Qamar. Muka surat 528. 528 ayat 1 surah Al-Qamar. Boleh Tuan Haji Izali? Sorry, ambil masa lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Okey. Mula-mula turun ayat ni. Maksud Tuan Haji Izali. Maka orang kafir yang lantang mengkritik Nabi, ejek Nabi mula diam. Kenapa diam? Takut berlaku sungguh. Sebab kiamat dah dekat ni. Ayat surah Al-Qamar. Tapi setelah beberapa hari berlalu, tak berlaku apa pun. Cakap kiamat dah, Muhammad baca ayat tu kata kiamat dah dekat nak berlaku dah ni. Tengok-tengok tak berlaku apa pun. Macam biasa je. Hidup macam biasa, tak ada apa berlaku. Jadi mereka mula kufur balik. Mereka mula buat kegiatan lama balik. Sambung ejek Nabi, sambung kutuk Nabi, sambung memberitakan kepada orang Islam. Lalu Allah turunkan ayat. Tolong baca Puan Normah Karim, boleh Puan Normah. Ayat 1 surah Al-Anbiya, page 322. Ayat 1 surah Al-Anbiya, page 322. Ni Ibnu Abbas punya cerita tentang surah An-Nahl ni. Maaf, saya tak sedia. Oh, ya ke? Okey, Tuan Haji Aziz Dahari tolong baca boleh? Tuan Haji Aziz Dahari, Tuan Haji Aziz tolong baca boleh? Boleh Ustaz. 322 ayat 1. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Jadi mula-mula turun ayat tadi surah Al-Qamar. Orang kafir diam sekejap, takut betul-betul sungguh berlaku kiamat. Tak berlaku, tak ada apa pun. Maka mereka mula lalai balik, berpaling balik. Ni ayat 1 turun surah Al-Anbiya. Tidak berapa lama turunlah ayat 1 surah An-Nahl kita sekarang. Tolong baca dia Puan Suraya Haidar, boleh? Ayat 1 surah An-Nahl ni. Ayat 1 surah An-Nahl ni. Ada Puan Suraya Haidar? Okey. Saya baca tapi tak ambil. Okey. Ingat tak ada. Okey. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta ajal agar dipercepatkan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dan apa yang mereka persekutukan. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Sama. Nabi duduk-duduk dengan sahabat turun ayat ni. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah. Masuk ketetapan Allah hari kiamat. Maka Nabi tengah duduk, bikas bangun, sahabat tengah tunduk, angkat muka. Dah datang. Betul Allah kata, fala tasta'jilu. Jangan kamu minta segerakan. Maksudnya belum datang lagi, cuma dekat-dekat nak datang dah. Belum datang lagi, cuma dekat-dekat nak datang dah. Hari kiamat tersebut. Maka Allah nak beritahu, hari kiamat tu Allah berkuasa mendatangkannya bila terpulang pada Allah. Apa bukti Allah mampu datangkan kiamat? Sebagaimana kamu tak ada, Allah boleh beri jadi ada. Dunia sebelum ni tak pernah ada, Allah boleh beri jadi ada. Tak susah pun bagi Allah nak hancurkan dunia dan nak adakan kembali. Itu yang kita akan bincang dalam surah An-Nahl ini nanti. Dia orang kafir yang tak percaya kiamat, orang kafir yang tak terima lepas mati hidup balik, maka mereka selalu istijal. Apa tu istijal? Mereka minta disegerakan kiamat. Bila kiamatnya? Bila kiamatnya? Dah berapa kali dah kamu cakap kiamat dah dekat, kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Tak berlaku pun. Tak pernah berlaku pun. Cuma suruh berlaku. Nak suruh kami percaya. Maka Allah cakap, jangan minta segerakan. Kerana apa? Orang mukmin dia takut hari kiamat. Adapun orang kafir, mereka buat main-main je tentang hari kiamat. Cik Syukri tolong baca boleh Cik Syukri? Surah, saya cari sekejap. Surah Syura tak silap saya. Muka surat 485. Ayat 18. 485 ayat 18. Boleh? 485 ayat 18. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu meminta secara mengejek-ngejek supaya disegerakan kedatangannya, dan sebaliknya orang-orang yang beriman merasa takut, ngeri kepadanya serta mereka mengetahui dengan yakin bahawa ia adalah benar. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai hari kiamat itu tetap berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Terima kasih Cik Syukri.
Orang kafir dia minta, bila kiamat? Dia ingat kiamat tu macam hari apa? Macam hari perayaan. Macam hari ditimpa kesusahan sikit-sikit. Hari kiamat punya dahsyat hari kiamat. Mak-mak tengah menyusukan anak, dia tinggal anak dia. Tinggal anak dia. Hari ni apa berlaku, gempa bumi ke, gunung berapi meletus ke, mak-mak takkan tinggal anak. Ayah pun takkan tinggal anak. Tapi bila berlaku kiamat, dalam surah Al-Hajj ayat 1, kamu akan tengok manusia yang sedang menyusukan anak, tinggal anak dia. Ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, tinggal anak dia. Dahsyat tak dahsyat hari kiamat? Tiba-tiba orang kafir boleh provoke Nabi dengan kata, mana ni, bila ni, mana ni, bila ni. Orang mukmin takut sangat bila berlaku kiamat. Okey, minggu depan kita masuk balik ayat 1 surah An-Nahli. Kita jumpa balik minggu depan, insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. Wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, ada elan sikit, maafkan saya. Cuti raya Cina nanti 21 sampai 23 Januari. NGO yang biasa saya join tu, namanya Salam Relief, akan buat program di orang aslinya tempat, Pos Purwau. Jadi siapa nak bagi sumbangan untuk bagi makanan pada diorang, alat solat, pendidikan, perubatan pada orang asli ni, boleh bagi sumbangan dekat nombor akaun ni. Dah bagi sumbangan pada nombor akaun ni, nanti boleh bagi slip kepada owner ataupun pengurusi NGO ni. Nanti saya akan bagi nombor ni, nombor akaun dan juga nombor telefon orang berkenaan dalam grup kelak kita lah. Boleh dia jemput saya sekali untuk join program ni, tapi saya rasanya tak dapat join lah. Okay. Maybank. Ya? Maybank. Bank Islam bawah. Oh, bank. Okay, nanti saya share kat grup boleh insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.